Hari ini kita nak masuk topik yang ke seterusnya, iaitulah etika Islam dalam sains dan teknologi. Etika Islam dalam sains dan teknologi. Etika ni kita biasa dengarlah perkataannya. Okay, kemudian yang pertama kita nak bincang tentang apa? Tentang hubungan etika, akhlak dan moral. Kemudian asas etika Islam. Kemudian etika saintis dan teknokrat Muslim. Dan kepentingan etika Islam. Ada 4 lah subtopik yang kita nak cuba bincang pada hari ni. Okey, apa objektif yang kita nak dapat daripada topik pada minggu ni? Yang pertama, kita sama-sama nanti semua pelajar dapat mengetahui lah apakah hubungan antara akhlak, etika dan moral. Sama ke berbeza antara 3 istilah ni. Kemudian membincangkan tentang asas etika Islam. Kemudian yang ketiga menyatakan etika saintis dan teknokrat Muslim. Dan seterusnya keempat menyeraikan kepentingan pengamalan etika Islam. Okey, jadi siapa yang nak buka kamera boleh buka lah. Tukar-tukar mood kan. Mungkin hari ni, minggu lepas tak buka, minggu ni boleh buka kamera kan. Kalau nak lah. Okey. Jadi, saya nampak saya Ustaz Boleh Ustaz. Boleh. Dia bergerak tak? Bergerak? Masih Bergerak tak Ustaz? Bergerak Okey, jadi sebelum kita pergi lebih lanjut lagi, kita nak tahu dululah. Sebelum kita nak tahu apakah hubungan etika, akhlak dan moral ni, kita nak tahu dulu. Apakah perbezaan etika, akhlak dan moral? Sama ke berbeza 3 ni? Siapa nak respon dulu sebelum kita bincang lebih lagi lah. Etika sama dengan akhlak dan moral tak? Sama ke berbeza? Berbeza. Berbeza. Okey, kalau berbeza, nampak tak, tahu tak dia punya perbezaan dekat mana? Siapa nak share dulu sebelum kita bincang lah. Perbezaan dekat mana? Etika, akhlak dan moral. Biasanya kalau 3 istilah ni, kita dia punya fokus dekat mana? Biasa kalau orang sebut etika ataupun akhlak ataupun moral, dia fokusnya tentang apa? Dia membahaskan tentang apa? Kalau macam matematik, membahaskan tentang nombor kan? Kalau macam sains, dia memfokuskan tentang sains lah. Tapi kalau tentang etika, akhlak, moral ni, dia fokus tentang apa? Biasaannya lah. Perbuatan kot. Terima kasih Syakir itulah persamaannya tentang perbuatan lah. Perbuatan atau tingkah laku Kalau biasa orang tanya, apakah etika? Etika berpakaian kan? Maksudnya cara kita berpakaian lah. Perbuatan kita, cara memakai kan. Akhlak. Akhlak pun biasa tentang perbuatan juga. Ataupun tingkah laku lah. Moral pun sama Kalau kita buat ayat, contoh pelajar tersebut tidak bermoral kan. Maksudnya apa yang tak bermoral tu? Dia punya perbuatan ni lah. Ataupun tingkah laku dia Jadi persamaan 3 istilah ni pada yang fokus ni lah Iaitulah perbuatan ataupun tingkah laku Tapi secara detailnya ada perbezaan lah. Okey. Kita pergi dulu tentang etika. Perkataan ni kita biasa dengar Okey, jadi etika ni berasal daripada perkataan Yunani ethos yang masuk watak ataupun adat. Etika dalam satu cabang falsafah adalah satu cabang falsafah tentang pandangan dan persoalan dalam bidang moral. Ia diungkap dalam bentuk moral seperti baik, buruk, jahat, suci, memalukan, bertanggungjawab dan sebagainya. Ni yang kita nyatakan tadi Jadi moral dan etika tu dia macam ada perkaitan lah. Tapi etika ni dia cabang falsafah. Falsafah tentang pandangan dan persoalan dalam moral, tentang moral. Moral tu ialah fokus perbahasan dalam etika. Etika tu dia punya pandangan ataupun falsafah tentang moral Dia saling berkait lah tu. Jadi biasanya moral ni kita akan sebut baik kan, moral baik, moral buruk, jahat, suci, memalukan tu moral lah. Jadi ia juga merupakan suatu penyelidikan falsafah tentang kewajipan manusia serta tentang yang baik dan yang buruk. Secara ringkasnya, etika ni kita boleh faham sebagai satu falsafah tentang amalan dan norma-norma hidup manusia. Jadi etika tu bukan moral, tapi etika tu dia berkaitan dengan moral lah. Etika tu perbahasan tentang falsafah atau pandangan tentang moral kan.
Macam kalau kita katakan etika berpakaian di UiTM kan, etika pakaian di UiTM. Jadi etika tu dinyatakan falsafahnya lah, dia nyatakan kat situ pandangan ataupun ketetapan yang mesti semua kena patuh lah. Iaitulah berpakaian dengan menutup aurat contoh kan, kalau pakaian kan. Yang perempuan tidak berpakaian yang mencolok mata kan. Jadi itu etika lah berpakaian. Tapi moralnya apa? Moralnya tingkah lakunya lah tu, yang baik, yang jahat dan sebagainya. Okay, kemudian akhlak. Akhlak ni kita pun biasa dengar juga kan. Kalau kita sebut akhlak ni biasanya dia berkaitan macam Islamik sikit kan. Kalau akhlak kan, akhlak Islamiah kan, akhlak mahmudah, akhlak mazmumah kan. Jadi akhlak ni dari segi bahasa berasal daripada perkataan Arab juga. Sebab akhlak tu daripada bahasa Arab. Kalau etika tadi ethos daripada bahasa Yunani. Akhlak daripada bahasa Arab. Iaitulah khuluq, al-khuluq, khulukun. Kha, lam, qaf, khuluq. Yang bererti perilaku, perangai atau tabiat. Jadi maksud ni terkandung dalam kata-kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang mana yang artinya akhlaknya iaitu Rasulullah adalah Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran. Khuluq. Jadi adalah akhlak tu ataupun tingkah laku Rasulullah tu Al-Quran. Katanya Al-Quran tu merupakan apa yang dicatat dalam Al-Quran tu dari segi mana yang dinyatakan baik, yang dinyatakan tak boleh. Semua tu Rasulullah beramalah dengan akhlak-akhlak yang ada dalam Al-Quran. Sebab tu Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah ni akhlaknya ialah Al-Quran. Samalah, tidak berbeza. Okey, kemudian akhlak Rasulullah ni yang dimasukkan dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan Rasulullah, keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku yang semuanya merupakan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Saya nyatakan tadi. Kalau katakan dalam Al-Quran ada menyebut tentang berkata-kata kan. Apa dah Al-Quran tu? Faqula lahu qawlan layyina. Maka hendaklah kamu berdua berkata yang lemah lembut, qawlan layyina, yang lembut lah. Itu kisah tentang Nabi Musa dengan Harun kepada Fir'aun supaya Allah perintahkan bercakap dengan kata-kata yang baik, yang lembut, walaupun bercakap dengan orang yang tak baik kan, macam Fir'aun. Jadi nak katanya dalam Al-Quran tu kalau Allah tujukan ayat tu pada siapa pun, pada nabi mana-mana pun, tapi nak katanya akhlak tu ada juga pada Rasulullah kan. Rasulullah pun berkata dengan kata-kata yang lembut, yang baik kan. Tak ada para sahabat tidak ada terasa hatilah dengan apa yang Rasulullah katakan, sebab bahasa, gaya bahasa, cara berkata-kata pun semuanya yang orang kata fitrah lah, menepati fitrah manusia ni. Jadi akhlak Rasulullah tu ialah Al-Quran. Okey, kemudian akhlak dari segi istilah ni, ni. Kalau kita sebut akhlak dari segi istilah ada, kita akan ambil pandangan yang dinyatakan oleh Imam Al-Ghazali lah. Biasanya akan dia ambil pengertian ni. Akhlak tu ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Okay, jadi akhlak ni kita boleh katakan sebagai tabiat lah. Sebab tu dia kata tadi dalam ke atas tu dari segi bahasanya tabiat. Tabiat ni biasa kalau kita faham, tabiat ni dia benda semula jadi dalam diri kita kan. Kalau kita bertabiat pendiam kan, maksudnya akhlak kita tu pendiam. Ataupun kita ni bertabiat pemalu. Nak kata malu tu akhlak kita lah. Sebab dia memang tabiat. Dia bukan buat-buat. Dia semula jadi, bukan kita buat-buat. Kalau kita buat-buat tu belum lagi dinamakan sebagai akhlak lah. Ataupun tabiat. Jadi kalau kita dalam kelas ni, kita ada tabiat yang sebagaimana ada sekarang ni, maka itulah akhlak kita. Itulah yang menepati maksud yang dinyatakan oleh Al-Ghazali ni. Akhlak suatu sifat yang tertanam. Memang dah tertanam dah dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah. Dengan mudah maksudnya dia terus buat. Dia tak fikir-fikir dah. Kalau katakan dia fikir dulu kan, contoh dia berada dekat masjid kan. Dia fikir dulu, boleh tak buat ni? Boleh ke tak? Kalau dia fikir boleh ke tak, itu maksudnya itu bukan akhlak tu. Itu mungkin dia lebih kepada etika lah. Dia fikir dulu kan, dia tengok etika masjid, tidak boleh menjawab telefon contoh kan. No handphone dalam masjid kan. Maka dia fikir, okey dia tak buat.
Tapi kalau katakan dia terus buat tanpa dia fikir, itulah namanya akhlak. Okay, jadi bezalah etika dan akhlak tu berbeza. Okey, kemudian akhlak ni merupakan ilmu yang mengatur tata cara hubungan manusia sama manusia. Jadi kita tahu hablum minallah, hubungan dengan Allah, hablum minan nas, hubungan dengan manusia, hablum minal alam, hubungan dengan alam lah. Ada 3 hubungan ni. Kalau masih ingat lagi pada topik CTU 101 kita dah bincang akhlak Islam tu skopnya 3. Bagaimana kita berakhlak dengan Allah sebagai pencipta. Kemudian yang kedua, bagaimana akhlak kita dengan manusia yang lain. Dan yang ketiga, bagaimana akhlak kita dengan selain daripada manusia lah. Dengan pokok-pokok, dengan binatang, kucing, haiwan sebagainya lah. Jadi akhlak dalam Islam mempunyai hubungan langsung dengan akidah dan syariat. 3 serangkai. Kan? 3 serangkai. Maksudnya kalau sebut Islam je, maksudnya tak larilah daripada dalam Islam tu adanya akidah tentang kepercayaan Islam. Adanya syariat tentang apa yang boleh dan tak boleh buat dalam Islam, syariat. Kemudian adanya akhlak, bagaimana kita bertabiat, bagaimana kita berperilaku sesama manusia dengan Allah dan alam kan. Itulah 3 serangkai dalam Islam. Kemudian Rasulullah SAW diutuskan bertujuan untuk membentuk akhlak terpuji. Ini kita tahu kan. Rasulullah manusia. Dan hanya manusia boleh jadi contoh kepada manusia. Kalau manusia tu dia tak baik, maka dia akan berikan contoh yang tak baik lah. Tapi Allah ni utuskan Rasulullah, sebab itu manusia sebagai manusia yang paling baik. Supaya sikap-sikap yang terbaik itu, kita akan dapat ikut lah. Akan ikuti, akan contohi apa yang Rasulullah dah buat kan. Segala-galanya Rasulullah tunjukkan cara kita bertabiat ni, berperilaku lah. Cara bercakap, cara makan kan, cara tidur. Rasulullah juga dulu adalah seorang peniaga kan. Seorang peniaga, masalah usahawan. Jadi kat situ pun Rasulullah ada tunjukkan sikap-sikap bagaimana untuk berurus niaga kan. Jadi dalam hubungan kita dengan saintis ni, dalam skop saintis dan teknokrat ni juga, ada akhlak-akhlak yang telah pun dinyatakan oleh Rasulullah yang mana siapa yang terlibat dalam bidang sains, dalam bidang teknologi, kena ikut akhlak-akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah kan. Sebab tak larilah akhlaknya dengan apa yang Rasulullah telah tunjukkan. Telah lengkap. Apa yang Rasulullah tinggalkan pada kita semua dah lengkap lah. Termasuk akhlaknya, syariatnya dan apa-apalah tentang kehidupan dunia ni dan akhirat. Okey, kemudian moral pula. Okey, moral pada dasarnya berasal daripada perkataan Latin. Kalau etika tadi, ethos. Bahasa Yunani. Kalau akhlak daripada bahasa Arab. Yang bermaksud perilaku. Moral pula berasal daripada Latin. Bahasa Latin kan. Mores. Yang bawa maksud sama seperti etika. Namun moral merupakan satu perkara yang lebih merujuk kepada tingkah laku. Manakala etika merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk memperbaiki sesuatu keadaan. Bezalah macam moral dan etika ni. Saya pun dah nyatakan tadi. Moral tu dia lebih kepada apa yang dibuatlah oleh manusia tu kan. Moralnya kan. Pelajar yang tidak bermoral, itu merujuk kepada sikap yang tak baik kan. Mungkin apa yang dia buat tu, tingkah lakunya kan. Mungkin tidur dalam kelas, ataupun waktu guru mengajar dia berbual. Itu moral tak baik Jadi itu moral lah. Tapi etika ni peraturannya. Contoh peraturan dalam kelas, sentiasa fokus ketika guru mengajar. Peraturan kan. Itu etikanya. Moralnya, apa yang dia buat tu. Ikut menepati etika ke ataupun tak. Jadi tentang baik ataupun tak baiknya perbuatan tu, etika yang tentukan. Kan? Kalau etika mengatakan tidur dalam kelas itu tidak baik, maka itu tidak bermoral lah. Itu maksudnya moral yang tak baik lah. Moral yang tidak baik. Jadi moral juga bersifat praktikal kerana moral merupakan disiplin yang memberitahu apakah sistem moral yang dihayati oleh satu masyarakat. Dan etika pula bersifat teoretika, teori lah. Kerana etika mengkaji, menganalisis dan mengkritik sistem moral tersebut. Sesuai ke tak moral kan. Mungkin etika suatu tempat tu dia akan berubah-ubah kan. Katakanlah etika berada di masjid contoh kan. Ataupun etika berada di hotel lah. Di hotel mungkin etika di hotel pada 20 tahun lepas lain dia punya etikanya. Tapi pada 10 tahun akan datang mungkin berubah juga etikanya kan. Kat situ maksudnya adalah kajian-kajian tentang etika-etika yang bersesuaian kan pada tempat-tempat yang tertentu kan.
Jadi kat situ nak katanya itu etika lah. Dia lebih bersifat teori, bersifat pandangan, bersifat kajian lah. Jadi perkara ini menerangkan moral merupakan bahan yang dikaji oleh etika. Manakala etika adalah ilmu yang mengkaji tentang moral. Kat situ perbezaan dia. Tapi dia ada kaitan lah tu. Kalau dia tanya apakah perkaitan antara moral dan etika, apakah hubungannya? Hubungannya itulah. Hubungannya ialah moral, bahan yang dikaji oleh etika. Etika tu ialah ilmu ataupun falsafah lah. Falsafah yang mengkaji, yang memberikan pandangan tentang moral tersebut. Okey, itu hubungan. Okay, tengok pula hubungan akhlak dan etika. Tadi etika dan moral. Ini akhlak dan etika pula. Apa dia punya hubungan dia? Okay, hubungan antara akhlak dengan etika adalah dua perkara yang sama. Kerana kedua-duanya membincangkan tentang perilaku. Membina hubungan sama insan dan juga makhluk lain. Insan dan makhluk lain. Etika berteraskan pemikiran yang diwarisi daripada Yunani serta pemikiran atau fahaman tertentu. Itu etika. Betul lah Yunani sebab perkataan etika tu tadi pun adalah diambil daripada bahasa Yunani kan, ethos. Maka kalau bahasa tu terbit atau berpunca daripada sesuatu bangsa, maka pastinya dia adalah berkaitan dengan bangsa tu lah. Katakan Yunani tadi. Ethos daripada Yunani. Bermaksud etika tu mengambil fahaman atau pemikiran yang berasal daripada Yunani juga. Sama Kalau macam akhlak tadi, berasal daripada bahasa Arab kan. Maka pemikiran dan fahaman akhlak tu juga berdasarkan apa yang ada pada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tu kat situlah turunnya Al-Quran, kan adanya hadis Nabi. Maka akhlak pun berkaitan dengan tempat tersebut. Sama je kan. Okay, kemudian akhlak ni berhubung kait dengan balasan pahala dan dosa di sisi Allah SWT dan bersumberkan wahyu. Kalau timbul persoalan, apakah persamaan dan perbezaan antara akhlak dan etika? Persamaannya, akhlak dan etika berkaitan perilaku, samalah. Tapi perbezaannya banyak. Kalau etika, perbezaannya etika bukan berasal daripada Islam. Akhlak berasal daripada Islam. Kan? Sumber etika bukan berasal daripada wahyu. Sumber akhlak berasal daripada wahyu. Itu perbezaan dia. Jadi, akhlak juga skop dia melibatkan hubungan dengan pencipta, dengan manusia dan dengan alam. Tapi etika ni tidak dinyatakan hubungan dengan pencipta. Kan? Jadi etika ni dia lebih kepada hubungan manusia dan makhluk lain. Tidak ada hubungan dengan pencipta ataupun Allah lah kita sebut. Jadi itu beza dia. Itu persamaan dan perbezaan. Okey. Itu tentang akhlak dan etika. Okey, pada pendapat anda, manakah istilah yang lebih sesuai dengan Islam? Etika, akhlak atau moral? Siapa nak bagi respon? Mana yang sesuai untuk Islam? Etika ke, akhlak ke, moral? Nadiatul, Aiman. Ada? Nadiatul? Nadiatul, ada? Ada ke tak ada ni? Ahmad Syakir lah, Ahmad Syakir. Ahmad Syakir? Akhlak. Akhlak. Kenapa akhlak, Syakir? Kenapa Syakir kata akhlak lebih sesuai dengan Islam? Bukan etika dan moral. Sebab Islam mengajar untuk bila buat satu perkara tu biasakan, lepas tu lama-lama dia akan jadi benda yang normal untuk orang Islam buat tanpa perlu fikir, tanpa perlu orang suruh, macam tu lah. Okey, terima kasih Syakir. Okey, betul kita sebagai orang Islam, kalau kita sebut sesuatu yang lebih tepat menggambarkan tentang perilaku tu, Islam menggunakan perkataan akhlak lah.
Sebab itulah kita rujuk dalam hadis pun Rasulullah menyebut innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ni diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah tidak sebut etika ataupun moral. Dari segi dasar ataupun punca perkataan ni pun kita dah dapat lihatlah. Etika bukan daripada Islam, moral pun bukan daripada Islam kan. Akhlak daripada bahasa Arab. Al-Quran dalam bahasa Arab, maka Al-Quran pun menggunakan bahasa Arab dalam Al-Quran tu kan. Jadi akhlak lah yang paling tepat dengan Islam lah. Okay, etika dan moral. Tapi kalau kita tengok pada tajuk kita ni, tajuk kita ni ialah etika Islam. Kan, etika Islam. Jadi macam mana kita nak kata tu? Kan, etika Islam. Etika Islam kan. Tadi kita nyatakan tadi akhlak tu ialah lebih sesuai dengan Islam. Tapi apabila kita menggunakan etika Islam, bermaksud kita menggunakan pakai etika tu merujuk kepada falsafah kan, kepada kajian, merujuk kepada pandangan tentang perilaku manusia. Tapi kita kaitkan benda tu dengan Islam. Bermaksud falsafah yang ada tentang etika, pandangan-pandangan tentang etika, tapi semua tu kita ambil pandangan yang menepati Islam kan. Kalau kita ambil pandangan etika atau falsafah etika yang tidak sesuai dengan Islam, maka etika tu kita tidak panggil sebagai etika Islam lah. Etika yang menepati Islam itulah yang kita panggil sebagai etika Islam. Jadi apakah asas etika Islam? Asas etika Islam. Ataupun untuk lebih mudah, apakah asas akhlak Islam lah? Akhlak. Akhlak tu kita tahu akhlak Islam. Tapi dari sini kita sebut etika Islam. Nak menggambarkan etika tu ada yang Islam apabila dia menepati konsep-konsep Islam. Tapi ada yang etika tidak Islam. Tapi kalau disebut akhlak, memang tak ada yang tak Islam. Akhlak semuanya Islam lah. Sebab tu ada akhlak tu akhlak mahmudah, akhlak terbaik kan, akhlak terpuji. Adanya akhlak mazmumah, akhlak yang keji. Jadi akhlak tu keji ke ataupun yang terpuji tu, kedua-dua tu penentunya ialah Islam kan. Penentunya ialah Islam. Tapi kalau etika ni ada perbahasan daripada bukan Islam, ada daripada Islam. Jadi kat sini kita rujuk etika Islam ni ialah etika yang berkaitan menepati Islam. Jadi tingkah laku seorang Muslim berkait rapat dengan istilah akhlak. Kan? Namun penggunaan istilah etika yang dikaitkan dengan Islam semestinya menggunakan prinsip dan asas-asas yang ada pada istilah akhlak. Dan akhlak tu, kalau masih ingat lagi pada CTU 101, saya pun dah sentuh tadi sekejap. Iaitu akhlak Islam tu dia ada 3 hubungan. Kan? Hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam, dengan sesama makhluk yang lain lah, selain daripada manusia. Dan bawa agama Islam juga kita ada 3 serangkai yang saya sebut tadi, iaitulah akidah, syariah dan akhlak. Jadi dalam etika Islam, dia mesti ada 3 asas utama ni. Asas yang sama dalam Islam. Apa-apa pun kalau kita katakan dia nak dikaitkan dengan Islam, dia mesti tak lari daripada 3 asas. Kalau sains Islam, dia mesti tak lari daripada 3 ni juga. Akidah Islam, syariah Islam dan akhlak Islam. Kalau etika Islam pun sama juga, tak lari daripada 3 asas ni kan. Akidah, syariah dan akhlak. Okey, jadi apa itu akidah? Kita ulang sekali lagi. Semua pun dah belajar kan. Akidah itu ialah kepercayaan, keimanan kepada rukun iman yang 6. Akidah kan, kepercayaan. Jadi dalam etika Islam, ataupun perilaku yang mengaitkan dengan Islam ni, maka perilaku tadi, ataupun tabiat tadi, mestilah ianya bertepatan dengan kepercayaan atau keimanan yang ada pada rukun iman. Kan, kita beriman dengan hari kiamat. Kita beriman dengan malaikat. Malaikat tu ada yang mencatat baik, ada yang mencatat yang buruk kan. Kita buat baik, malaikat catat kebaikan. Kita buat tak baik, kita buat dosa, malaikat pun catat juga. Kita beriman tu. Jadi kesan kita beriman dengan adanya malaikat yang mencatat tadi, Raqib Atid kan. Maka kalau kita beriman, apa kita punya tindakan kita? Kita punya perilaku kan.
pastinya kita akan berperilaku dengan perilaku yang baik lah. Supaya malaikat tu hanya catat kebaikan saja untuk diri kita kan. Kalau kita kata tak kisahlah nak buat baik ke, ada malaikat yang baik ke, malaikat yang catat keburukan ke, kita buat je kan. Itu tandanya iman kita masih lagi belum kuat lah. Iman kita masih lagi belum betul-betul beriman. Kalau kita beriman sungguh-sungguh, kita nakkan kebaikan saja kan. Maka macam mana kita punya etika, kita punya perilaku tadi kan. Maka etika kita pastinya kita akan buat etika yang baik-baik sahaja kan, supaya kita menepati konsep iman yang ada dalam akidah kan. Okey, kemudian syariat pula. Syariat ni ialah peraturan ketetapan hukum berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam syariat ni lah adanya hukum yang 5 tu hukum wajib, hukum haram, harus, sunat dan makruh. Kalau wajib tu maksudnya kita kena buat. Tak buat berdosa. Kalau yang haram kita wajib tak buat. Mesti tak buat. Kalau buat kita berdosa. Kan? Jadi dalam etika Islam ni, kita juga dalam etika juga ada perilaku-perilaku kita ni berkaitan dengan hukum. Kalau kita tahu benda tu wajib dalam syariat Islam kan, kita tak boleh tak buat. Kita kena buat sebab wajib. Jadi katakanlah etika Islam ni, etikanya ialah menutup aurat. Dalam syariat Islam telah mengatakan memang wajib tutup aurat, hukumnya wajib. Tak tutup berdosa kan. Jadi dari segi etikanya bagaimana? Kena tutup lah kan, sebab itulah hukumnya kan, wajib. Kemudian etika Islam cakap pula tentang pergaulan bebas kan, katakanlah dalam suasana, dalam kerja satu tempat kan, ataupun buat apa-apa aktiviti lah, pergaulan yang bebas kan, tanpa had, yang lelaki dengan perempuan dengan lelaki kan. Maka etika Islam mengatakan hubungan bebas tanpa batas ni hukumnya haram kan. Jadi etika yang menepati Islam ni, dia pun mesti menetapkan ikutlah apa hukum-hukum yang telah pun ada. Mana yang wajib kena buat, mana yang haram kena tinggalkan. Jadi itulah asasnya yang kedua, syariah. Kena ikut peraturan, ketetapan yang telah pun ada dalam Islam dari segi 5 hukum yang saya dah sebut tadi. Wajib, haram, sunat, makruh dan harus kan. Okey, kemudian yang ketiga, akhlak. Panduan tingkah laku yang mulia melibatkan manusia dengan Allah, manusia sama manusia dengan alam kan. Yang tadi kita dah sebut tadi. Okey, jadi etikanya bagaimana? Kita pun kalau saintis ni dan teknokrat ni, orang yang terlibat dalam bidang sains, dalam bidang teknologi. Jadi dia tu sentiasa berhubungan dengan manusia yang lain. Kan, contoh rakan sekerja, dengan bos, dengan pekerja kan, dengan orang lain kan. Maka dia ada hubungan tu kan. Dia juga akan ada hubungan dengan alam sekitar. Contoh katakanlah dia buat kajian tentang tumbuh-tumbuhan, tentang binatang kan. Maka ada garis panduannya. Katakanlah dia nak buat uji kaji terhadap binatang. Adakah dia boleh sesuka hati memperlakukan sesuatu kepada binatang kan, tanpa ada etikanya kan. Maka kat situlah pentingnya etika Islam supaya akhlak dia ataupun perilaku saintis tadi ataupun ahli teknologi tadi tu tidaklah bercanggah dengan apa yang dinyatakan oleh Islam. Kan kalau kita tengok dalam berperang, dalam berperang tu kalau kita tengok macam orang yang non-muslim ni, dia memang belasah je kan. Siapa-siapa je kalau namanya perang tu, dia akan perang lah, tembak, bunuh dan sebagainya kan. Tapi dalam Islam ni, kita boleh lihat contoh dalam pada zaman Nabi Muhammad SAW dan juga pada zaman sahabat lah telah ada etika ataupun akhlak dalam berperang. Etika Islam dalam berperang. Apa antara etikanya? Tidak boleh membunuh kaum yang lemah kan, orang tua, perempuan, kanak-kanak kan. Itu sama manusia lah. Dengan alam sekitar pun sama. Tidak boleh mematahkan tumbuhan sesuka hati walaupun dalam perang. Dan katanya hebatnya Islam ni, dalam berperang pokok-pokok pun tak boleh dipatahkan sesuka hati tanpa tujuan. Kalau tak ada tujuan tak payah buat apa-apa. Nak katanya kat situ Islam ada akhlaknya, ada etikanya dengan alam sekitar, dengan pokok-pokok dan binatang lah, tak boleh suka hati. Jadi dalam etika Islam ni memang tak lari daripada tiga asas utama lah, akidah, syariat dan akhlak.
Apatah lagi dalam bidang sains dan teknologi ni yang kita belajar ni pun tak lari daripada 3 benda ni. Tadi saya pun nyatakan tadi. Seorang saintis, seorang ahli pakar teknologi, kalau dia ada akidah yang kuat, ada syariah, pegangan syariah yang kuat juga, akhlak yang kuat, yang mantap juga, maka apa kesannya kan? Apa kesannya? Pastinya kesan yang baik-baik sajalah kan. Okey, etika saintis dan teknokrat Muslim. Etika. Asas etika. Kan, asasnya 3 utama. Akidah, syariat Islam. Yang ni lebih detail sikit lah. Etika saintis dan teknokrat Muslim. Yang pertama, etikanya apa? Ialah keimanan kepada Allah SWT. Tadi kita dah sebut dah perbezaan akhlak, etika dan moral kan. Etika tadi ialah kajian ataupun falsafah ataupun pandangan tentang moral. Kan? Iaitulah peraturan-peraturannya kan. Jadi kalau etika Muslim, saintis dan teknokrat Muslim ni, maka kita boleh katakan ini sebagai antara garis panduan lah tentang moral apa yang kena diikuti oleh seseorang saintis dan teknokrat Muslim. Yang pertama, saintis ataupun teknokrat Muslim kenalah ada keimanan kepada Allah SWT. Barulah dia menepati etika Islam kan, etika sebagai seorang Muslim. Iaitulah mereka perlu sedar Allah sentiasa melihat segala pemikiran dan perlakuan manusia. Seorang saintis, seorang teknokrat Muslim, dia nak buat apa-apa pun dia akan fikir dulu. Allah nampak ni. Kan Allah tahu ni kalau kita buat tak elok, kan dapat dosa kan. Malaikat ada catat kan. Maka kalau dia buat tentang kajian sains, tentang buat satu teknologi, maka niat dia untuk tak baik tadi akan terhalang. Sebab dia tahu Allah nampak segala-galanya. Sebab dia beriman lah. Sebab tu yang pertama ni disebut keimanan kepada Allah SWT. Allah merupakan pencipta dan pemilik alam yang menjadi bahan kajian dan penggunaan sains teknologi. Dia juga tahu Allah ni lah yang menjadikan segala-galanya yang ada di alam ni kan. Kalau nak kaji tentang binatang tu Allah jadikan. Kan nak kaji tentang pokok, tentang apa-apalah. Yang ada ni semua Allah jadikan. Jadi kita pun tahu Allah jadikan. Kalau Allah jadikan, Allah tu tak jadikan semuanya secara sia-sia kan. Ada dia punya sebab-sebabnya. Jadi seorang saintis, teknokrat Muslim, dia tidak akan sesuka hati buat apa-apa tanpa ada batasan. Kemudian yang ketiga, sesungguhnya keimanan kepada Allah akan menyediakan asas yang kukuh kepada kelahiran generasi Muslim yang berakhlak mulia, bermoral dan beretika Islam. Betul lah. Iman ni dia memang kata akar lah kan. Kalau pokok tu, dia punya pengukuh pokok tadi akar dia kan, akar tunjang. Kuat akar dia, pokok kena tiup angin macam mana pun, dia tak akan tumbang kan. Sebab kukuh. Jadi kalau iman tu yang kukuh tadi, macam akar kat pokok tadi, kukuh, datanglah macam-macam, macam mana pun dia punya ujian ni kan, cabaran ni kan. Ataupun godaan lah, godaan dunia ni kan. Contoh rasuah sebagainya kan. Dia tidak akan goyang lah. Sebab dia ada iman yang kuat kepada Allah SWT. Sama juga macam saintis dan teknokrat ni. Kalau ada elemen yang mencabar dia punya iman tu, kan boleh contohnya buat sesuatu yang tak elok, yang tak baik, maka iman tayah yang telah pun menjadi benteng untuk dia supaya tak buat perkara yang tak elok kan. Okey, pertama etikanya ialah keimanan kepada Allah SWT. Kemudian yang kedua, kepatuhan kepada syariah dan etika kerja Islam. Kepatuhan kepada peraturan Allah dijadikan asas penting kepada etika kerja sekalipun berlawanan dengan tuntutan keinginan manusia, kerana sains tidak boleh bersifat neutral dan bebas. Dia kata semua kena patuh kepada peraturan Allah lah yang saya nyatakan tadi. Allah dah letakkan satu peraturan wajib, maka hukumnya adalah wajib. Allah dah kata peraturannya haram, maka haramlah pada perkara-perkara tertentu kan. Begitu juga haram dan wajib je sunat harus tu dia tak sangat Jadi haram dan wajib je. Maknanya yang haram tu kena kita jauhkan, yang wajib kita kena buat. Sunat harus makruh tu lain lah. Jadi nak katanya, walaupun sesuatu dalam sains dan teknologi tu dia berlawanan dengan tuntutan kita punya keinginan, kita kena patuh apa yang ada pada syariah.
Kan? Sebab di sini dinyatakan sains tu tidak boleh bersifat neutral dan bebas. Dan katanya sains tu tak bebas. Kalau kita kata sains tu neutral dan bebas, maksudnya dia tak tertakluk pada haram dan wajib. Kan? Maksudnya tak ada yang haram, bebas. Ataupun neutral, tak tergantung pada apa-apa kan. Salah lah. Sains Islam, dia mesti terikat dengan apa yang ada pada panduan Islam. Kan? Tak bebas dan tidak, maksudnya ada batasan. Bukan tidak terbatas. Tapi kalau bebas, neutral dan tidak terbatas, itu telah pun kita adalah cara pemikiran scientism. Kan? Saintis barat kan. Okey, kemudian dalam membangunkan sesebuah teknologi terdapat 5 hukum. Saya nyatakan tadi yang wajib dijadikan neraca pertimbangan agar ia tidak melanggar dasar-dasar hukum Islam. Wajib, haram, sunat, makruh dan harus. Okay, itu yang kedua, kepatuhan kepada syariat dan etika kerja Islam. Okay, yang ketiga, mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan. Okay, kemanusiaan. Insaniyah kan, kemanusiaan. Okay, aspek kemanusiaan dan ihsan merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Para saintis perlu menghindari diri dari mengeksploitasi sewenang-wenangnya segala khazanah alam semata-mata untuk kepentingan sains, material dan kekayaan. Jadinya aspek kemanusiaan dan ihsan. Ihsan ni, Nabi Muhammad SAW dia beritahu, ihsan ni anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan ni ialah kita beribadah seolah-olah kita nampak Allah. Dan kalaulah kita tak nampak Allah, kita anggap je. Kita yakin Allah tu nampak kita kan. Jadi nak katanya apa? Kalau kita ada ihsan, kita tidak akan suka-suka buat sesuatu sesuka hati. Sebab Allah nampak kan. Jadi kalau seorang saintis dan teknokrat Muslim yang ada sifat kemanusiaan dan ihsan ni, dia tidak akan suka-suka hati dia ikut kehendak nafsu dia semata-mata kan. Dia nampak ada kepentingan dari segi sains kan untuk diri dia. Dia pun akan buat benda tu kan. Maka kat situ dia lebih kepada sifat individu lah. Memenuhkan keinginan nafsu kan. Nafsu tidak ada aspek kemanusiaan kerana semata-mata untuk mendapatkan kepentingan peribadi kan. Maka kat situ dah menyanggahi etika Muslim kan, etika Islam kerana mementingkan peribadi dan tidak mementingkan aspek kemanusiaan. Sedangkan mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan ni antara etika saintis dan teknokrat Muslim lah. Mereka perlu melindungi alam, bersifat ihsan dan menghormati hak-hak manusia dan lain-lain kehidupan untuk hidup dengan selesa kan. Contoh macam teknologi kan. Pakat teknologi apa? Katakanlah kilang-kilang menggunakan teknologi dalam penghasilan produk-produk tertentu contoh kan. Kalau dia tu mementingkan kekayaan, dia tu tak kisah tentang alam sekitar kan. Tu yang berlaku pencemaran kan. Buang bahan sisa toksik dekat sungai kan. Dekat air, hidupan air mati, manusia pun tercemar. Boleh pengsan kan, terhidu gas beracun kan. Maka kat situ kesan daripada tidak adanya sikap mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan. Jadi saintis dan teknokrat Muslim ni mesti ada rasa mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan supaya perkara-perkara yang buruk tak terjadilah. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengamalkan akhlak Islam dalam sains dan teknologi. Mengamalkan akhlak Islam. Etika tadi kita dah sentuh, saya dah sebut tadi, etika tu dia berkaitan falsafah ataupun pandangan-pandangan tertentu lah tentang moral kan. Tapi kalau dikaitkan dengan etika Islam, bermaksud kita boleh katakan sebagai akhlak lah. Sebab akhlak tu memang dia dah memang Islam. Jadi dalam etika Islam, dia mesti mengamalkan akhlak Islam lah. Apa antara akhlaknya? Pertama, mempercayai dan yakin bahawa kesemuanya akan berlaku dengan izin Allah. Kan? Yakin sesuatu yang berlaku dengan izin Allah. Kemudian niat ikhlas dan bersifat ihsan. Niat dalam bekerja, dalam membuat uji kaji, dalam menghasilkan teknologi-teknologi tertentu, niatnya ikhlas semata-mata kerana Allah SWT, untuk manfaat orang lain kan, untuk manfaat
untuk memastikan alam semesta ni dapat berjalan dengan baik, dengan harmoni dah. Ikhlas kan. Kemudian bersikap itqan, iaitu tekun dalam melakukan sesuatu. Jadi ni akhlak ni itqan maksudnya kalau buat dengan tekun ni, kalau dia buat uji kaji tu maksudnya buat dengan sepenuh perhatian kan. Supaya kalau tidak tekun tu mungkin akan memberi kesan yang tak betul lah pada hasil kajian nanti kan. Sebab tidak tekun. Tapi kalau tekun itqan ni maka ketekunan tadi tu boleh menjamin lah hasil kajian tadi tu dan teknologi yang dihasilkan tu menepatilah sebagaimana yang diharapkan maksudnya menepati tidak ada berlaku sesuatu yang tak menepati lah. Okey, yang keempat akhlaknya apa? Bermusyawarah dan bermuafakat. Itulah musyawarah tu berunding lah, bermusyawarah perundingan dan bekerja secara berpasukan. Kalau bermusyawarah ni dalam Al-Quran pun Allah sebut wa amruhum syura bainahum. Dan perintahkan mereka tu supaya bermusyawarah sesama mereka. Dalam Islam pun ada sebut Nabi ada sebut tidak akan menyesal orang yang bermusyawarat. Nak katanya kalau orang tu bermusyawarat dia akan dapat pandangan daripada orang ramai kan. Bukan pandangan dia sendiri Sebab pandangan kita ni mungkin betul, mungkin kadang-kadang tak tepat, kurang tepat. Kalau bermusyawarat adanya pertukaran pandangan, adanya idea-idea yang ditambah baik, maka kat situ akan lebih lagi lah manfaat dari segi ideanya kan, dari segi ideanya jadi dalam etika Islam ni lebih-lebih lagi dalam bidang berkaitan teknologi dan sains ni maka kena bermusyawarat lah. Cari yang sama pakar kan, katakanlah kita pakar bidang apa, kejuruteraan mekanikal contoh kan, carilah pakar yang sama, bincang tentang topik ataupun hasil yang nak dibuat kan, teknologi yang nak buat tu, bincang, dapatlah hasil terbaik. Sebab itu juga merupakan tuntutan dalam akhlak Islam bermusyawarah dan bermuafakat. Muafakat ni secara bersamalah, kerja berpasukan muafakat. Kemudian mengekalkan keseimbangan, bersederhana dan konsisten. Seimbang. Seimbang ni maksudnya seimbang maksudnya kalau dunia tu kena seimbangkan dengan akhirat. Kalau bekerja tu kena seimbangkan dengan tuntutan-tuntutan yang lain kan. Seimbanglah. Kita boleh tengok contoh macam dalam hadis ada 3 orang sahabat lah jumpa Sayyidah Aisyah. Dia tanya macam mana akhlak Nabi ni kan. Sebab dia tu nak buat sesuatu yang tidak seimbang. Yang pertama dia tanya macam mana Nabi bersolat kan. Kemudian tentang Nabi tu berkahwin dan Nabi tu berpuasa kan. Dia kata sebab dia tu dia nak berpuasa tak nak berbuka-buka. Sedangkan Nabi tu puasa, Nabi buka. Kemudian Nabi tu berkahwin. Sebab ada sahabat yang bertanya, dia tu tak nak berkahwin sebab dia nak beribadah je. Dia tak nak kahwin kan. Tapi Nabi tu pun berkahwin. Nak kata kat situ ada unsur keseimbangan lah. Bukan semata-mata beribadah tanpa adanya perkahwinan kan, hubungan sama manusia. Kemudian ada dengan yang lain pula kan. Kalau puasa tu kena berbuka, jaga diri kan, hak-hak diri. Sebab tu Nabi ada beritahu setiap kamu ada haknya ke atas yang lain kan. Maka hendaklah berikan hak tersebut kepada mereka yang berhak kan. Kita ada hak pada diri kita, kita ada hak pada keluarga kita, kita ada hak pada kawan-kawan kita, pada masyarakat kan, pada semualah yang ada hak dengan diri kita maka kalau kita dapat tunaikan hak itu, maka kita telah mengekalkan keseimbangan lah. Bukan semata-mata fokus kalau sains teknologi tu, sains waktu kajian tu tak fokus benda lain dah, kat situ je tempatnya kan. Makan pun tak, sembahyang pun tak kan, dengan keluarga pun lupa atau hiraukan, maka kat situ tak seimbang lah. Dalam etika Muslim ni kena seimbang, seimbang dalam segala segi lah. Kemudian bersederhana dan konsisten. Konsisten dalam Islam kita sebut istiqamah lah. Konsisten bahasa Inggeris, dalam Islam kita sebut istiqamah. Istiqamah ni maksudnya buat sikit tapi berterusan kan. Itu menepati dalam Islam lah yang Nabi beritahu, sebaik-baik perkara khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan ni ialah yang paling konsisten, yang paling istiqamah walaupun sikit. Walaupun sikit kan. Benda yang sikit tetapi konsisten
yang istiqomah itu lebih disukai berbanding buat benda yang bombastik, yang besar tapi tak konsisten kan. Contoh katakanlah kita bab solat sebab semangat sangat solat, dia baru dapat ilmu, sembahyang solat 5 waktu semua kat masjid kan. Hari pertama 5 waktu kat masjid, hari kedua 5 waktu kat masjid. Padahal sebelum tu dia solat pun orang kata solat pun macam terombang-ambing ni kan, kejap sembahyang. Tapi perubahan yang sangat drastik kan. 5 hari, seminggu, sebulan kat masjid semua, 5 waktu. Kemudian akhirnya lama-lama nanti apa kesan dia? Dia mungkin akan tak konsisten kan. Mungkin lepas tu dia akan rasa penat, dia akan rasa malas pula kan. Jadi yang sebab tu Nabi beritahu yang terbaik konsisten maksudnya sikit tapi konsisten. Contoh kalau katakan kita hari-hari sedekah 10% kan. Sikit tu 10% kan? Sikit 10% kita masuk tabung masjid 10%. Tapi kita buat hari 10%, tapi itu lebih disukai Walaupun tak banyak tapi sedikit berterusan Sama juga macam etika muslim ni. Kalau kita tak boleh buat sesuatu kajian ataupun hasil teknologi yang nampak besar kan, yang mahal, tapi kita buat sikit-sikit tapi konsisten maka itu lebih disukai lah. Itu lebih disukai Kemudian membangunkan teknologi yang memberi manfaat kepada alam dan manusia. Maslahah kan, maslahah ni antara matlamat pensyariatan Islam kan. Iaitulah untuk menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta kan. Jadi teknologi yang dibuat tu mestilah menjaga kelima-lima perkara. Teknologi yang dihasilkan oleh individu Muslim mestilah dia menjaga agama yang penting, yang pertama Kemudian benda tu tidak memberi kesan buruk kepada nyawa, tidak memberi kesan buruk kepada akal, kepada keturunan dan kepada harta kan. Semuanya memberi manfaat. Maka teknologi saintis atau teknokrat ni, Muslim ni, dia mesti letakkan mindset dia supaya buat benda-benda yang beri manfaat sahaja supaya dia punya ganjaran itu berterusan. Bukan di dunia tapi sampai ke akhirat. Kan orang kata apa, Nabi ada sebut sedaqatin jariyah. Itu dalam bentuk sedekah yang berterusan tu. Amal jariah kan. Orang Melayu kata amal jariah. Itu amalan yang kita buat tapi pahalanya berterusan sampai kita dah meninggal pun masih lagi mengalir dia pahala kan. Kesan daripada teknologi yang banyak beri manfaat. Kemudian menjauhi mafsadah, iaitu kerosakan ke atas manusia dan alam sekitar. Nak katanya kalau dah fokus yang beri manfaat, maka kena jauhkan mafsadah ataupun kerosakan ataupun darurat lah kepada manusia dan alam sekitar. Jadi itu yang keempat lah. Jadi ada 4 etika saintis dan teknokrat Muslim yang kita bincangkan. Okey. Apakah kesan sekiranya saintis dan teknokrat Muslim ni tidak melaksanakan etika Islam? Siapa nak respon? Kita dah belajar dah. Ada etikanya. Seseorang saintis, seseorang teknokrat Muslim mesti ada terikat dengan etika Islam dia. Etika Islam. Kan? Ada garis panduan dia. Tapi kalau dia tak buat etika Islam yang kita dah bincangkan, apa kesannya? Siapa boleh respon? Siapa nak respon? Kesannya apa? Haris Hazmi. Ada Haris? Haris dah ada Haris dah masuk Ada. Danish Muhammad Azhar dah ada, dah masuk. Muhammad Danish bin Muhammad Azhar dah ada belum ni? Muhammad Danish. Tak ada Danish dalam ni. Danish tak ada lagi Okey, tadi siapa? Haris. Okey Haris. Apa Haris boleh respon sikit tentang soalan ni? Apa kesan kalau saintis ataupun teknokrat ni dia tak buat etika Islam? Apa kesannya? Apa akan jadi? Kesan ni lah.
Ha. Boleh? Haris? Tak tahu je. Cuba fikir-fikir sikit. Biasa ni soalan ni nampak susah tapi senang je ni Nampak je macam susah soalan ni. Tapi simple je, senang je. Dia tanya apa kesan kalau saintis dan teknokrat Muslim ni, teknokrat, susah nak sebut teknokrat Muslim tidak melaksanakan etika Islam. Tadi kita dah belajar dah ada 4 etika Islam kan. Pertama, keimanan kepada Allah. Kedua, dia kena ikut peraturan dalam syariat Islam lah. Kemudian mementingkan aspek kemanusiaan dan ihsan. Dan yang keempat, dia kena beramal lah dengan akhlak Islam. Jadi apa kesan kalau saintis tu dia tak buat? Maksudnya dia tak ada iman dengan kepada Tuhan. Dia saintis Muslim tu dia tak ikut syariat Islam. Contoh yang wajib dia tak buat, yang haram dia buat. Kemudian yang ketiga tadi, dia tak pentingkan kemanusiaan. Maksudnya dia tak fikir orang lain dah. Dia tak fikir manusia lain, dia tak fikir tentang alam sekitar. Dia fikir tentang diri dia je. Dalam dia buat kajian sains dan teknologi tadi. Kemudian yang keempat tadi, dia tidak berakhlak dengan akhlak Islam. Jadi apa kesannya kalau seseorang saintis tu macam itu keadaannya? Apa kesannya? Kerja tidak akan teratur. Okey, dia tak akan teratur macam mana tu? Macam kerja dia buat, dia akan fikir pasal diri dia je. Okey, terima kasih Haris. Okey, bagus. Respon yang seterusnya daripada siapa ni? Minta perempuan seorang lah ni Perempuan Nadiatul seorang Nadiatul. Aini. Dalam ni ada Aini tak? Ya Ustaz. Aini ada 2 orang perempuan kan. Okey, Aini minta Aini pula lah respon. Macam mana Aini? Seorang saintis teknokrat Muslim ni dia tak beramal atau dia tidak melaksanakan etika Muslim, etika Islam ni. Apa kesannya? Kesannya. Manusia tak bertamadun. Tak bertamadun. Kita fokuskan pada saintis lah. Saintis ataupun teknokrat tadi, dia apa? Dia tidak bertamadun. Macam mana? Kesan kepada masyarakat ke apa Ustaz? Boleh juga. Maksudnya kalau seseorang saintis ataupun teknokrat tu, dia tidak beriman dengan Tuhan, dia tidak pentingkan aspek kemanusiaan, dia tidak ikut peraturan wajib haram, dia main bedal je. Kemudian dia pun tidak ikut akhlak Islam. Jadi apa akan jadi kesan dia? Sama ada kesan tu pada diri sendiri ke, pada masyarakat ke, pada alam sekitar ke. Itu kesan lah tu. Boleh pilih mana-mana nak cakap tentang kesan pada diri ke, kesan pada masyarakat ke, kesan pada alam sekitar ke. Okey, apa kesannya? Kalau kesan kepada masyarakat, masyarakat akan terpesong kot sebab dia bercampur kan antara, maksudnya benda yang benar, yang dibenarkan Islam dan tak dibenarkan Islam. Maksudnya halal dan haram tu bercampur. Okey, itu dari segi sainsnya, dari segi teknologinya, apa yang dia buat tu akan beri kesan macam mana? Teknologi? Sebab kita dalam aspek sains teknologi ni, jadi kalau sains teknologi itu dihasilkan oleh seseorang saintis yang tidak ada etika Islam, macam mana dia punya hasil produk dia? Hasil produk dia macam mana teknologi tu kesan dia? Akan memberikan apa? maybe teknologi tu boleh digunakan. Tapi maksudnya memudaratkan kot. Macam tu. Okey, terima kasih betul lah Maksudnya kalau seorang saintis tu dia tidak ada iman, dia tidak pentingkan manusia yang lain atau alam sekitar yang lain, dia pentingkan diri sendiri, dia pun tak kira halal haram, maka teknologi itu mungkin bagus
Tapi tidak akan terkawal lah, tidak akan terkawal kan. Mungkin dia akan menggunakan niat yang tidak ikhlas kan. Asalkan dia dapat untung, dia akan buat benda tu dengan lebih banyak lagi kan. Tapi kalau dia ada iman, teknologi tadi itu dia akan fikir adakah kesan buruk lebih banyak ataupun kesan baik lebih banyak kan. Manfaat yang lebih banyak ataupun mafsadah yang lebih banyak. Jadi kalau dikatakan dia betul-betul jaga benda tu, seorang saintis tadi, dia hanya akan buat sesuatu teknologi, contoh mesin ke ataupun aplikasi-aplikasi dalam internet ni kan, yang banyak memberi kemudahan kepada orang awam kan. Kalau katakan dia tak kira, contoh dia akan buat aplikasi tertentu yang melalaikan kan. Contoh dia cipta satu game yang mana game tu kalau kita main kita akan lalai kan. Kita tak kira semayang ke, masuk waktu semayang kita tak semayang, masuk kelas kita tak masuk kelas sebab terpengaruh dengan game tu kan. Jadi orang yang buat tu pakar teknologi game tu kan, yang membuat teknologi game tu, maka kesan buruk tu lebih banyak daripada kesan baik dia kan. Itulah kesan dia. Kan kalau katakan dia fikir game dia yang dia buat ni banyak kalau katakanlah banyak kesan buruk dia buat, orang kata dia buat garis tengah, buat baik game, buruk game. Dia senaraikan apa baik yang game dia buat kan. Baiknya tidak akan stres. Contoh kan. Yang buruknya buat. Kalau dia tengok banyak yang buruk, alamat banyak yang buruk kan. Maka mungkin kat situ dia akan tangguhkanlah niat dia kan. Sebab kat situ dia akan beri kesan buruk kepada orang lain kan. Pelajar yang terpesona ni kan, tergoda dengan game-game tertentu ni pun mungkin akan lalai juga kan. Maka itu kesan daripada teknologi yang kalau dihasilkan tanpa adanya pertimbangan, sama ada kat situ adanya elemen iman kan, ataupun elemen halal haram dan elemen akhlak kan. Okey, itu antaralah okey. Itu kesan yang saya boleh share kan. Banyak lagi lah kesannya. Kita boleh fikir sendiri. Kita boleh katakan benda yang baik itu adalah hasil daripada ikut etika Islam yang baik lah. Etika yang baik, etika Islam. Kalau kesan tu banyak beri mudarat kan, sama ada pada alam ke pada manusia sendiri, maka itu berpunca daripada etika ataupun tiadanya etika Islam dalam sesuatu itulah, dalam satu produk ataupun satu teknologi yang dihasilkan. Okey, kadang-kadang kita boleh katakan teknologi itu dia ada baik ada buruknya. Kan mungkin orang yang buat tu niat dia baik. Tapi disalahguna oleh orang yang gunanya dengan cara yang tidak baik, yang salah kan. Pun boleh juga Tapi nak katanya pembuat tu dia akan dapat pahala lah sebab dia buat untuk tujuan yang baik. Cumanya manusia atau pengguna tadi salah guna menggunakan dengan cara yang tak baik. Kan? Contoh macam apa? Macam handphone kan? Handphone Handphone ni banyak baik je kan? Orang boleh berWhatsApp, tanya khabar, mudahkan kerja kan? Boleh buat perbincangan, nak buat tugasan apa kan? Itu kalau kita orang baik yang fikir, yang buat. Tapi kalau orang yang tak baik, contohnya scammer kan. Apa scammer buat? Dia cakap, Assalamualaikum. Contoh Harry, busy ke? Contoh kan. Ayat scammer saya dah pernah kena kan. Scammer, dia kata, kalau busy tak apalah. Contoh dia buat ayat dia kan. Kalau busy tak apalah. Lepas tu kita tanyalah, tak busy ada apa? Lepas tu dia kata, nak minta tolong masukkan duit 1,500 kan dalam akaun ni sebab anak nak belajar dekat Mesir. Kan? Contoh kan. Tu scammer lah tu. Kan? Pelik je ni tiba-tiba minta duit kan. Nak katanya dia gunakan teknologi dengan cara yang salah. Dia guna nama orang lain, dia guna memperdaya seseorang lain semata-mata untuk kepentingan dia, mencari duit dengan cara yang salah lah. Nak katanya teknologi tu kalau betul, baiklah kesan dia. Tapi kalau diguna cara salah, maka buruklah kesan dia. Okay, jadi walau apa pun, kat situ kita boleh katakan dua pihak kena main peranan lah. Pencipta teknologi kena berniat baik dalam menghasilkan teknologi tersebut. Dan pengguna juga kena ada niat yang baik menggunakan teknologi tadi. Barulah yang baik-baik saja kan. Kalau salah seorang ada niat yang tak baik, ataupun cara yang tak baik, maka tetap akan ada kesan yang tak baik walaupun pencipta teknologi tadi berniat yang baik kan. Macam itulah Okey. Apa penting? Apa pentingnya etika Islam ni? Apa penting
memang penting lah. Memang penting Okay, antaranya apa? Etika Islam atau akhlak ni amat penting. Dalam setiap tindakan individu termasuklah mereka yang terlibat sebagai saintis dan teknokrat. Antaranya kat sini ada 5 lah. Sebagai penentuan dasar dan panduan kepada saintis dan teknokrat dalam melakukan aktiviti kerja mereka. Sebagai penentuan dasar. Kan? Kita semua ni, pelajar dalam kelas ni mungkin satu masa nanti akan jadi seorang teknokrat ataupun saintis ataupun jurutera kan. Maka kalau dia ada etika Islam dia, maka dia akan menjadikan etika Islam ni sebagai dasar dia dalam aktiviti kerja kan. Contoh dasar etika kerja sebagai seorang teknokrat. Mungkin menepati masa. Itu panduan lah tu kan. Tidak mengabaikan waktu solat. Contoh kan. Itu antara dasar-dasar yang boleh dibuat dalam menentukan etika kerja seseorang saintis ataupun teknokrat. Okey, kemudian yang kedua, membataskan perkara-perkara yang boleh dilakukan. Membataskan. Dia hadkanlah. Contoh dalam teknologi, katakan jurutera tertentu, dia buat dalam etika kerja dia kan, yang menepati etika Islam. Dia akan tentukan mana yang boleh, mana yang tak boleh kan. Supaya benda tu menepatilah etika Islam. Kemudian yang ketiga, menjaga kepentingan manusia dari kerakusan sains yang mengancam keselamatan manusia. Dia menjaga kepentingan manusia. Kalau dia ada etika Islam, ke teknologi, tadi pun kita dah bincang tadi maka teknologi yang dihasilkan, hasil kajian sains yang dia buat tu, maka tidak banyak memberi mudarat kepada manusia lah. Kan? Contoh, katakanlah ada kilang kan. Kilang kan dia ada guna teknologi kilang tu. Seorang ahli teknologi, yang jurutera yang menghasilkan mesin-mesin teknologi dalam kilang tu, kalau dia pentingkan manusia dan alam sekitar ni, dia tidak akan membuat mesin-mesin yang boleh melepaskan asap kan. Contoh asap yang hitam kan. Dia akan buat sesuatu yang boleh menapis asap tu, sehingga bahan-bahan kimia dalam asap tu akan tak keluar kan. Yang keluar cuma yang baik-baik je, yang ataupun gas-gas yang tidak beri mudarat kepada manusia kan, pada alam kan. Contohnya tapi kalau dia kata dia tak fikir manusia, tak fikir tentang alam sekitar, janji dia punya produk tu dapat keluar dengan baik, kos boleh rendah, maka asap hitam asap lah kan, macam tu kan. Dia tak penting jadi kalau dia ada etika Islam, maksudnya dia jaga kepentingan manusia Kemudian melahirkan saintis dan teknokrat yang berdisiplin tinggi. Betul lah, kalau dia ada iman, dia pentingkan kemanusiaan, dia ikut garis panduan Islam, yang wajib, yang haram, tak boleh kan. Maka itu menunjukkan dia tu ada disiplin yang tinggi kan, disiplin dari segi agama dia kan. Kalau kita ikut agama kita betul-betul, memang kita ni orang boleh nampak sebagai seseorang yang ada disiplin yang tinggi kan. Sebab tu adanya waktu-waktu ada orang buat kajian, apa antara hikmah dalam Islam ni ada waktu-waktu kan, buat ibadah tu ada waktu. Solat 5 kali waktu sehari wajib kan. Puasa ada waktu dia, bulan Ramadan saja wajib. Isnin Khamis tak wajib lah. Zakat pun ada waktu dia kan. Haji pun ada waktu dia, musim-musim haji. Jadi waktu-waktu tu menunjukkan adanya disiplin kan. Masuk waktu subuh azan, terus sembahyang. Masuk zuhur, terus sembahyang. Itu namanya orang yang berdisiplin kan. Masuk waktu sembahyang. Tapi kalau orang yang jenis masuk waktu tak sembahyang, kadang-kadang sampai habis waktu kan, sampai terlepas kan. Nak katanya kita boleh katakan dia tu dalam penghayatan agama dia kurang. Kat situ pun kita dah nampak dah, dia punya disiplin dia pun kurang lah. Taklah tinggi sebagaimana orang yang menepati waktu-waktu tertentu dalam Islam kan. Orang yang puasa contoh puasa, bulan puasa cukup 30 hari puasa. Tak makan, kan, tak minum. Waktu tu dia jagalah daripada perkara-perkara yang haram dibuat pada waktu puasa tu. Itu pun menunjukkan adanya disiplin yang tinggi kan. Mengawal diri daripada buat dosa, daripada makan, minum pada waktu puasa. Jadi kalau seorang saintis atau teknokrat Muslim ni, dia ikut etika Islam ni, mana yang boleh, mana tak boleh, maka kat situ akan beri kesan yang baik pada diri dia, membentuk dia menjadi seorang yang ada disiplin yang tinggi kan. Okey, kemudian kepentingan yang kelima, memastikan penggunaan teknologi secara berhemah. Betul lah.
Kalau dia ada penghayatan yang baik tentang etika Islam ni, maka dia akan gunakan teknologi secara yang berhemah ni, maksudnya yang bagus, yang betul lah, yang mendapati manfaat dan mengelakkan daripada mudarat atau mafsadah lah. Okey. Itu kepentingan dia. Banyak lagi. Ni antara 5 lah yang kita boleh share. Okey, kesimpulan. Dah habis lah. Okey, jadi hari ni kita belajar 4 lah subtopik dia. Yang pertama hubungan etika, akhlak, moral. Kemudian asas etika Islam. Apa lagi tadi? Asas etika Islam, etika saintis dan teknokrat Muslim dan kepentingan etika Islam.